Okay. So kita tengoklah Alright, so ni kita tengok part 2 semalam sempat tengok part 1. Tak tahu lah. Ni semalam kita tengok part 1, so kita nak tengok yang part 2 punya pasal Jeb punya interview. Alright, let's go. So kita tengoklah produk sepatu ni, sepatu Reunion, warung sepatu, lepas tu kita ada sepatu Alpuasa dan sebagainya. So macam mana tercetusnya idea tu? Itu antara penggerak orang cakap momen-momen permulaan kesenian abang kesenian lah. abang, betul. Okay bang, sepatu Reunion live daripada awal abang lah. Orang cakap tu dah berapa season bang? Saya rasa dah 9 musim. 9 kan? 9 musim. 9 musim. Usianya kalau kata habis tahun ni 9 tahun lah. 9 tahun dah sepatu Reunion Lagi sebulan usianya 9 tahun lah. Darjah 3 dah sepatu bang. Betul. Tapi tak tahu jugalah kalau tiba-tiba dia turun form 1. Punchline lagi. Dia bawa yang awal tadi. Betul tu. Okay. So kita tengoklah produk sepatu ni, sepatu Reunion, warung sepatu, lepas tu kita ada sepatu Alpuasa dan sebagainya. So macam mana tercetusnya idea tu? Alhamdulillah. Tengok betul pasal YouTube apa? YouTube sampai pukul 3 lebih, 2, 4 3. Ini semuanya gerak dan izinnya. Permulaan dia sebenarnya abang ada buat satu telemovie. Sepatu Kepuk Bonda. Sepatu Kepuk Bonda tu adalah bukan telemovie yang kita pergi present pada production. Time tu Angah Raja Lawak yang produce cerita tu. Jadi masa hari nak shoot tu, abang sampai malam. Time tu kita shooting, time tu bulan puasa. Jadi bila sampai malam, kita go through dengan satu director yang saya rasa saya akan bekerja dengan dia sajalah, sebab dia orang yang faham saya. Saya buat daripada zaman Bujang Sepah Lali Tamplum. Saya buat apa sahaja. Kalau nampak drama saya berlakon, directornya itulah orangnya. Sebab orangnya yang boleh dengar ataupun boleh bincang lah senang kata. Jadi bila saya sampai, besok pagi nak shoot, saya sampai dalam pukul 11 malam. Dia bagi saya skrip, saya baca. Bang, tak ngam abang. Abang nak tukar ke? Dia director yang saya berani cakap macam Nak tukar. nak tukar. Boleh bang? Okay, nak buat apa? Tapi prop semua dah ada orang ni Jeb. Jadi saya fikir tak apa. Prop apa je abang ada? Okay, cantik. Jadi saya buat cerita berpandukan pada prop yang dah disediakan. Jadi saya ambil cerita yang mudah lah. Saya buat cerita sepatu Kepuk Bonda tu. Saya fikir dia kena ada satu cerita yang ada Jeb bukan yang buat. Sebab saya tahu orang-orang kita suka cerita yang keluarga punya konsep. Jadi ketika itu saya cakap, saya duduk dengan Syuib, dengan Pak Yah. Kita buat macam mana struggle-nya seorang ayah jaga anak selepas kematian isteri. Anak 2 ekor ni tak berguna, tak bekerja kan, malas. Tapi bapak dia pula, selama ni aku jaga kau, tapi kali ni aku ada pasal sukar aku dibuang kerja. Encik Yah terpaksa diberhentikan kerja. Tapi Cik Syakila, tapi aku dah berjanji dengan bini aku, tahun depan aku akan pasangkan kau kepuk tahu tak? Kubur punya yang macam batu tu kan, frame tu kan. Tapi dia dah rasa macam aku dah janji ni dengan arwah ni. Jadi tak dapat. Jadi satu hari masa dia dalam monolog dengan gambar arwah bini dia, anak-anak dia sudah dengar. 21 Ramadan yang lepas, abang janji dengan Shima nak buatkan kepuk untuk Shima. Bahaya. Takut copyright, bahaya. Tak main game ke? Dah habis dah game ni. Kita dah main 3 jam setengah. Sekarang kita rehat. Itulah, kita dah nak keluar Facebook ni. Anak-anak dia dengar, itulah saya rasa turning point yang dia keluar daripada kemalasan dia. Sebab untuk mak kita boleh buat apa je lah kan, betul tak? Untuk mak, untuk ayah. Jadi kat situ turning point anak dia yang nak bekerja untuk nak pastikan tahun ni kubur mak mesti dah ada kepuk. Jadi kita buatlah cerita tu. Jadi kita insertkan dengan ambil upah kerja rumah orang, itu cabaran-cabarannya. Dan izin Allah, cerita tu habis je, saya masuk bilik editing, saya sendiri editing. Bukanlah saya yang main mesin tu, tapi maksudnya kita yang monitor sebab kita berlakon kan. Editor tak datang set. Jadi kita duduk, okay ni masuk ni, lagu semua saya masukkan. Sebab tu kalau sepatu Kepuk Bonda tu awak boleh dengar lagu-lagu yang rare-rare tu, saya masukkan semua lagu-lagu tu. Sebab saya duduk dalam bilik editing. Jadi bila saya tengok continuity cerita tu, dia semua seolah-olah macam ada skrip yang kita dah dapat 2 minggu awal. Jadi saya rasa macam untuk telemovie, yang saya fikir telemovie susah lah sebab ada continuity semua kan. Ini boleh buat kat sketch ni, saya fikir. Ini kita boleh buat dalam sketsa ni yang tak ada skrip. Sebab saya buat drama pun tak ada skrip. Untuk sketsa lagi tak ada masalah. Sebab dia jenis yang satu jam yang boleh dilunaskan. Tanpa, tadi pakai baju biru, ni kenapa dah baju merah kan. Kalau drama pening orang kan. Kalau dia pergi sketch lagi mudah ni.
Jadi saya fikir-fikir saya memberanikan diri ketika itu ada channel X channel lah, dan dia dah, orang tu dah tak ada. Tapi sayang lah ketika itu saya pun tak ada confident level yang tinggi lah, sebab saya bukan dibekalkan saya ada company. Jadi idea asal dan konsep tu saya just present buta-buta macam itu. Saya cakap saya fikir saya dinilai sebelum saya masuk dalam bilik mesyuarat lah. Sebab saya masuk tu orang dah tak nak dengar saya cerita dan keputusan pun mungkin dah ada. Jadi di reject begitu saja. Macam tu je. Macam tu je. Jadi saya fikir, yalah budak kampung yang macam mana kau nak yakinkan aku Masa tu tahun bila bang? 9 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Jadi time tu di reject, tapi lepas itu kalau seingat saya itulah Nur Zeha kan, JR, saya panggil dia JR lah. JR ni saya dah kenal dia lama, zaman saya buat karut lagi, karut komedia. Time tu dia producer ke ataupun EP gitulah. Jadi saya bercerita dengan dia. Jadi bila cerita dia orang bagi support moral lah, yang ini boleh buat lah ni. Kira support. Dia orang bila dengar apa yang saya cakap, dia kata ini boleh buat ni, tapi kau confident ke, tak ada skrip? Boleh, kita adakan plot je. Jadi bila boleh tu, zaman first musim tu kita bukan pergi live, kita recording. Recording dulu. Recording. Jadi bila dah recording, dah buat dah apa semua, jadi lepas tu ada juga hal-hal yang tak perlu saya cerita lah. Dia punya, biasalah setiap benda ni ada dia punya masalah kan. Dan saya rasa macam tak syok untuk musim pertama tu. Saya rasa kalau macam gini, sebab saya ni kalau dalam kerja agak lantang sikit. Mungkin orang tak berapa berkenan kalau secara saya bekerja. Tapi izin Allah dipertemukan dengan Astro punya team production yang memang saya fikir dia orang ni sama-sama nak berkarya. Jadi diorang cakap kita buat live. Ketika itu Rahim tak berani. Rahim cakap, "Ayo aku tak berani, live aku tak berani, gila." Main spontan ni syok lah. So datang satu idea gila daripada Jeb sendiri, katakan why not kita buat live. Cakap buat je, aku confident, insyaAllah, izin Allah kita boleh. Waktu pergi prison tu bang, Yep. memang bang seorang lah? Saya seorang je. Saya pergi dalam keadaan yang macam saya tebalkan muka yang macam kau kena percaya kan ni, aku memang aku nak buat benda ni. Benda ni akan work lah. Macam saya sebenarnya ada 2-3 program-program yang saya dah pernah set kat kepala yang saya nak buat. Ada juga pernah ada benda-benda yang kadang-kadang bila kita borak mulut yang tak ada plan nak buat, tiba-tiba kita tengok dah keluar kat TV. Ini yang aku cerita gitu. Ada juga. Tapi itu saya anggap memang bukan rezeki saya lah. Tapi untuk sepatu Reunion, sebab nama dia sepatu, warung sepatu, idea asal konsep pun saya. Sebab dia nama dia sepatu. Jadi kalau orang nak ambil pun, siapa yang nak berlakon? Dah nama dia sepatu. Betul. Jadi saya confident nak bercerita. Tapi macam saya cakap lah, itu adalah salah satu, kalau yalah kita dalam kehidupan ni kan semua nak kena ada benda-benda yang macam jalan cerita untuk orang faham. Ni dia punya, ni idea asal konsep dia punya. Sebenarnya itu semuanya adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep asal ke apa ke, idea ke apa semua, itu Allah punya gerak, Allah punya izin lah. 9 tahun bang. Okey. Beratus episod dah. Okey, betul. Ada tak yang memang ini diilhamkan daripada kisah benar? Ada satu episod tu, walaupun cerita ni agak tak berapa manis, tapi kisah benar yang terjadi pada keluarga saya lah. Keluarga saya. Aduh, Balo ni. Siapa main Balo? Saya pun tak sure lah saya nak kongsikan ke tak. Tapi saya boleh jawab ada je lah. Begitu je lah. Dalam salah satu saya tak boleh nak jelaskan terlampau detail sangat. Tapi memang ada. Dan ianya sangat ketika saya berlakon tu, saya fikir, saya rasa lah benda tu. Saya rasa dalam lakonan saya tu saya ada rasa sebab, saya ada rasa sedih. Saya terlupa yang saya berlakon. Sebab saya masuk dalam orang yang menghadapi masalah itu. Memang watak bang waktu tu memang diri. Diri orang yang ada masalah itu. Jadi saya terbuai dan sampai saya tak fikir nak buat lawak. Saya larut dalam dia punya cerita tu. Sebab orang tu orang rapat dengan saya. Orang tu orang yang saya sayang. Jadi bila dia larut dalam saya tu, tapi saya dapat satu benda yang lepas habis episod tu, saya dapat satu mesej yang betul lah, bukan dia minta. Benda ni takdir Tuhan lah. Kita tak salahkan takdir, tapi kita yakin setiap jalan cerita ni dah ditetapkan. Kita hanya orang yang membawa watak je. Kita tak salahkan takdir. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah satu benda yang kita boleh pilih. Kau nak hitam, kau nak putih. Sebab kita dibekalkan akal. Kalau kita ikut akal, kita ada iman, kita pilih putih. Tapi kalau kita tewas dengan segumpal darah yang dinamakan nafsu itu, kita akan mungkin tersasar sikit lah.
Tapi tersasar ke hitam ke putih ke, saya tidak pernah menjatuhkan hukum kepada pembawa watak. Okey, handphone. Oh tak. Okey. Satu episod yang memang Bagus tak boleh lah, lupa Jeb, lah. Episod yang abang tak boleh lupa adalah episod yang mak abang datang. Mak Tu abang yang datang pertama kali sepanjang datang. Mak abang pertama kali datang ke siapa? mak abang dah ada 2 kali datang. Satu dia datang baru-baru ni masa kita road tour Johor. Ada datang Johor. Yang pertama tu dia datang time tu abang fikir abang singa abang time Ramona tu. Yang dia gelak. Yang dia gelak je first time dia jadi guest. Mak abang datang sebab pendukung kuat abang adalah mak bapak abang, keluarga abang. Tapi dia orang tak suka, dia orang bukan orang yang suka interframe Maksudnya dia orang tak nak masuk dalam kita punya Dia just shadow je kat dia kat shadow je kat belakang. Dia orang yang memerhati. Tapi kita nak juga kadang-kadang mak jom mak join. Tapi dia tahu saya ni sayang mak bapak saya ni memang lebih daripada saya sayang diri saya lah. Ini kalau cakap macam angkat bakul sendirilah kan. Tapi untuk diri saya rasa saya orang yang memang dah diajar untuk hormat orang tua lah. Kalau bukan mak bapak saya pun, kau tua pun aku mesti hormat kau macam mana aku hormat orang tua aku lah. Jadi kadang-kadang bila mak ayah kita datang, saya terfikir boleh ke orang, bukan kita nak dia treat mak bapak kita tu macam orang-orang besar, tak. Tapi kau jangan tersalah cakap ataupun ternaikkan suara kau. Cik masuk sana, cik sana pintu sana. Saya tak boleh. Saya akan marah untuk itu. Sebab pada saya bukan dengan mak bapak, dengan orang tua lain pun kita tak boleh naikkan suara kita. Betul. Jadi kalau ada benda-benda yang macam itu terganggu, saya ni mak cakap lah, itu perangai saya yang tak elok lah saya fikir. Saya ni hati kering. Ada benda-benda tak ngam saya balik. Sebab tu mak ayah saya tahu saya tak nak kacau mood ataupun tak nak kacau fikiran saya tengah nak berlakon. Mak aku dah masuk tak? Mak aku dah duduk tak? Orang cakap elok-elok tak dengan mak aku? Orang cakap baik-baik dengan bapak aku. Adik, dek, mak nak pergi tapi mak cakap nanti kacau lah Jeb. Dia tahu fikiran saya tu. Jadi bila ada 1 minggu tu, mak saya datang, itu manis lah untuk saya. Itu benda yang kalau episod tu tak jadi pun itu manis lah sebab mak saya datang. Beraksi depan mak. Depan mak. Okay bang, satu nasihat yang abang terima daripada seseorang, dan nasihat tu memberi impak pada diri abang dan abang praktikkan sampai hari ni. Abah saya dan Abidin bin Abu Bakar, dalam apa masalah dia adalah orang yang saya rujuk. Dia selalu cakap dengan saya bersangka baik. Benda tu simple lah, bersangka baik. Kita bersangka baik ketika kita belum diuji tu senang. Tapi ketika kita diuji, kalau kita masih lagi bersangka baik, itu hebat lah. Belum diuji kita boleh cakap sangka baik, insyaAllah ada hikmah. Tapi kita belum diuji. Satu hari kita diuji dan kita masih lagi bersangka baik, itu saya rasa hebat lah tu. Bapak saya selalu cakap sangka baik, semua benda terjadi ada hikmahnya. Semua benda terjadi dengan izinnya. Jadi berdamailah dengan takdir Tuhan. Begitulah. Jadi dalam bahasa agamanya, berdamailah dengan takdir Tuhan itu adalah redha. Jadi itulah yang saya pegang dan saya cuba terapkan dalam kehidupan saya. Sebab saya ni orang yang agak pandang baran sikit lah, Ubay. Izin Allah, bapa saya selalu nasihatkan saya. Selalu cakap benda-benda tentang apa yang kau pandang, apa yang dipandang itu adalah sama. Itu benda yang saya akur lah. Dia selalu cakap itu. Kau nak marah, kau nak komplain, kau nak apa, kau kena ingat yang memandang dan yang dipandang itu adalah sama. Kita pulang semula pada yang hak lah. Begitu. Damn. Kena sekolah mat. Tapi betul juga. Betul. Bagus lah ya Jeb. Kita sama-sama. Sama-sama. Bagus lah. Nah ni Amin takut lagu ni copyright. Jadi Amin ni good advice betul-betul. Tengok kamera dia. Alamak iklan, sorry. Ni ada lagu sama ya. Mi bukan tak nak dengar, takut tiba-tiba hilang Facebook. Alhamdulillah baik. Daripada form 1 kita borak. Yep, bola kita. Okey, form 1. Sekarang dah form 5 lah kita. Okay. So bang, thank you abang. Oh dah habis lah? Aduh. Even kita dah bawa lama bang. Yep. Saya masih lagi tak percaya. Thank you Putra Superstar. Thank you. Ya Allah. Saya seperti hayal tau bang. Okey. Dia sebenarnya baik, saya percaya dengan gerak dan izin. Jadi ini gerak dia dan juga izin dia juga. Rakan-rakan yang pernah bekerja dengan saya faham saya ni orang yang sangat complicated.
Tapi saya yakin Tengok Iskandar, tiga saya- besar, tengok Troy Dain macam dah. mana pun Dain saya salih. sukar. Tapi kalau Allah dah berkehendak, saya hadir. Jadi bang ni nak cakap lah, ni bukan scripted Okey. Dalam banyak-banyak orang saya interview, Ha. even prima donna Kak Ira Fazira pun, Okey. saya punya nervous tu tak macam ni tau. Allah Akbar. Right. Sebab dia macam ni bila kita cakap jab sepatu ni, Okey, baik. macam Yeah. daripada saya Oh, punya orang hebat pandangan kan? Orang hebat tu. Compliment habis ni. Abang lah pelawak yang paling kekal relevan sampai Allah hari ni. Akbar. Right. Betul. Terima kasih Bai untuk pandangan Ubay tu. Semoga juga kamu-kamu punya urusan dipermudahkan. Orang-orang yang sekomited awak semua ni. Kita ada Apple, Ubay, Farid, kita ada kecil. Orang-orang sekomited awak ni, saya fikir company kena jaga lah. Begitulah maksudnya. Sebab saya orang yang mungkin tak payah masuk dalam awak punya awak punya zone ataupun skop kerja. Tapi awak bekerja di sekeliling saya, mata saya tengok, dia orang ni bagus lah kerja. Dia orang ni kerja bersungguh lah. Saya fikir itu benda yang saya nampak, saya kena cakap lah. Semoga berjaya lah dunia akhirat, insyaAllah. InsyaAllah bang, Terima kasih. insyaAllah amin. So bang, mari kita DK Barat dulu bang. Okay, dah boleh lah Dah boleh. lah. Kalau tadi awal-awal tadi tu apa? Borak Borak dulu, dulu, baru kamu. Baru kamu. Okay. So sekarang abang nak kamu lah. Kamu. Okay Wan, terima kasih banyak Wan. Oi. Assalamualaikum. So far, Jeb, interview the best. Dia cerita pasal dia, lepas tu at the same time dia bagi advice. Itu yang best tu. Good interview. So ni part 2 punya. Part 1 kita tengok semalam. So ni part 2 punya. So hey, alright, we're done. Alright, who's next?